Assalamualaikum dan selamat petang rekan-rekan media. Terima kasih banyak. Jadual saya hari ini bermula jam 8 pagi, berada di Sepang, ditemani Tan Sri Raza, Ketua Polis Negara dan Pegawai Kanan Pasukan Polis. Hari ini bahagian kami adalah PGA, ini uniform PGA saya. Okey. Tujuannya pada tahun lepas penekanan KDN adalah untuk menaik taraf, menambah baik beberapa kemudahan. Tapi kita cakap hari ini mengenai polis dan juga PGA, ya. Baik. Jadi naik taraf ini meliputi pos PGA dan juga kuartus kediaman. Baik. Pos PGA untuk tahun lepas, Perdana Menteri meluluskan 45 juta ringgit untuk tujuan menaik taraf semua pos PGA. Hampir kesemuanya disiapkan mengikut jadual, termasuklah 20 di sempadan perairan Selat Melaka, sebanyak 20 pos PGA, ya, semua dinaik taraf. Jadi tadi saya sempat meninjau beberapa pos untuk melihat sendiri bagaimana pos ini berjaya dinaik taraf di bawah PGA ini. Ini PGA sendiri yang buat pemilihan kontraktor, dan spek pembinaan baik pulihnya itu dibuat oleh PBLT, Syarikat Menteri Kawangan Diperbadankan. Nilai 45 juta. Jumlah semua pos PGA, rekod saya 151, Dr. Syamudin, atau more than that, 151 seluruh negara. Baik. Pagi tadi saya tinjau di kawasan pos PGA yang tugasnya adalah mengawasi sempadan pantai sepanjang 337 kilometer. Jadi 20 pos ini sangat penting sebab dia adalah pos hadapan yang akan mengawasi ancaman ketibaan parti, penyelundupan kontraban, barang perlu, dadah dan segala macam ancaman yang datang dari laut. Jadi aspek kebajikan ini sangat penting dalam meningkatkan moral pasukan. Dan pertama saya dapati kesemuanya pos itu siap mengikut jadual, dan tempoh pembinaannya juga adalah antara 1 hingga 3 bulan. Tempoh disiapkan itu lebih cepat dan kualitinya juga sangat baik. Saya berinteraksi dengan anggota yang bertugas tadi dan mereka melahirkan rasa gembira, rasa syukur dan terima kasih kerana mereka menunggu lama penambahbaikan itu. Daripada keadaan yang tak layak diduduki, sekarang ni berada dalam keadaan yang cukup selesa dengan siapnya. Jadi itu penting. Jadi aspek kebajikan kita bagi keutamaan dan kita terjemahkan dalam bentuk sejumlah bajet 45 juta untuk PGA naikkan taraf PGA post mereka. Jadi hampir kesemuanya saya diberi taklimat oleh Tan Sri IGP, boleh dikatakan hampir kesemuanya adalah 1-2 kes terpencil, tapi umumnya saya sangat berpuas hati dengan prestasi perbelanjaan 45 juta, kualiti kerja, dan itu boleh saya tengok melalui maklum balas daripada anggota kita yang bertugas. Dengan sekaligus saya juga diberi taklimat tentang taring, nyah taring 1, ya, yang merupakan operasi yang mereka jalankan untuk menghadapi ancaman dari laut. Saya kemudiannya berada di pos ini sekarang untuk melihat ini juga sebahagian daripada penambahbaikan, iaitu kemudahan tempat tinggal. Itu adalah daripada bajet sebesar 200 juta yang diumum Perdana Menteri untuk KDN menaik taraf kemudahan. Ini sedang berjalan, ya. Dan oleh kerana hari ini saya tumpu pada PGA, tak tengok pada agensi lain di bawah KDN,
Saya tadi melawat sendiri beberapa unit kediaman yang asalnya 2 unit bersebelahan, kita buka menjadikan 1 unit yang lebih besar dengan keluasan lantai yang jauh lebih selesa. Saya berbual dengan penghuninya yang juga melahirkan rasa gembira mereka, dan saya fikir ini keputusan yang betul. Pelaksanaannya juga mengikut jadual. Saya diberi taklimat oleh kontraktor tadi dengan saiz perbelanjaan yang kita anggap sebagai munasabah dan ikut jadual juga. Sama ada 2 unit, setiap 2 unit kita satukan jadi 1 unit, ataupun 1 unit yang dinaikkan taraf, cat baru, tukar wiring baru, kemudahan bilik air, kemudian ruang dapur yang dinaikkan beberapa kemudahan lain, termasuklah digunakan kabinetnya, lantainya digantikan, lampu dan cat dan segala macam. Jadi itu penting untuk saya mendapat maklum balas dan gambaran sebenar, sebab seperti disebut Perdana Menteri, tahun ini, kalau tahun lepas keutamaan dia ialah menyiapkan tandas sekolah. Itu tumpuan tahun lepas. Tahun ini tumpuan utama adalah menaik taraf kemudahan quarters kerajaan, termasuklah quarters pasukan polis dan agensi penguatkuasa ni. Jadi daripada hasil lawatan ini dengan gambaran yang diberikan, saya optimis kita ada kaedah yang terbaik, nilai wang yang kita anggap sebagai boleh kita maksimumkan dengan kaedah yang kita laksanakan di bawah KDN. Ya, itu untuk maklum balas rakan-rakan media. Jadi tujuan lawatan hari ini tumpuan untuk melihat prestasi perbelanjaan, naik taraf projek, PGA post dan quarters tempat tinggal anggota PGA. Bajet sebesar 45 juta untuk PGA post, 200 juta untuk quarters. Baik, itu yang pertama. Semuanya siap mengikut jadual. Kontraktor yang dipilih oleh PGA menunjukkan prestasi menyiapkan projek antara 1 bulan hingga 3 bulan. Saya mendapat taklimat awal di Dewan, di dalam bilik taklimat, tapi seperti biasa saya pilih untuk berada di bawah. Dan ini bukan kunjungan pertama. Saya berada di Sabah, saya berada di Sarawak, saya berada di Perlis, dan ini penyambungan khusus untuk tengok. Maklum balas ini lebih meyakinkan saya bahawa kepimpinan PDRM sangat komited mendukung hasrat kerajaan untuk memberikan tumpuan penambahbaikan aspek kebajikan dan kemudahan anggota. Itu bahan berita untuk rakan-rakan itu. Terima kasih. Ya. Nanti ditahan. Belum Ratu Naga, yang lain dulu. Pasal ni dulu. Macam target ni, Ya. kita akan dicat semula. Unit yang kita baik pulih semuanya dicat semula. Sama ada aspek luaran tu kita akan tengok keutamaan dulu. Ya. Sekarang ni tumpuan kita naik taraf, bermaksud unit-unit yang kita baiki untuk selesa didiami itu. Selesa didiami menjadi keutamaan berbanding selesa dipandang. Okey. Cat baru selesa dipandang, penting. Tapi keutamaan kita selesa didiami. Di dalam memang cat baru di unit-unit dalam yang kita baik tadi. Ya. Jangkaan Datuk Seri, berapa lama tempoh mungkin siap bagi kuartus yang ini taraf? Okey, ini ongoing Yang saya tinjau hari ini adalah daripada bajet tahun lepas. Okey, yang saya tengok hasil dia. Tahun ini ada peruntukan baru yang diumumkan dalam bajet. Okey. Jadi kita akan tengok pantang Perdana Menteri ni satu. Duit dia dah bagi, projek sangkut. Jadi itu pantang dia. Jangan sekali minta duit, kalau duit dah bagi tak mampu dihabiskan. Jadi untuk ini PGA selesaikan. Bahagian logistik polis, Datuk Cabudin awasi, itu kita berjaya belanjakan. Jadi bila kita nak selesai, itu proses ongoing lah. Bagi kita ikut pasar kan. Itu yang fasa pertama yang berjalan mulai tahun lepas, semuanya siap mengikut jadual. Ada lagi? Ya. Kalau dua unit jadikan 1 unit, ada masalah kekurangan atau akan ada tambahan? Dia asalnya
satu unit 2 bilik. Bila kita pecahkan dinding, dia jadi satu unit 4 bilik. Jadi keluasan lantai dah menjadi 1000 lebih kaki persegi. Okey. Kalau unit lama 600, sekarang dah 2 jadi 1200. Jadi dengan sendirinya ruang lantai yang lebih luas, yang lebih selesa untuk didiami. Tapi ada juga unit asal yang satu tu kita naik taraf. Itu mungkin untuk anggota yang belum berkeluarga ataupun yang mempunyai keluarga kecil. Sebab saya tengok master bedroom tu agak luas dan bilik kedua tu pun relatively selesa. Tapi kita ganti lantai, cat baru, wiring baru, kabinet dapur, semua komponen itu. Yang untuk unit, yang satu unit itu perbelanjaannya sekitar 70-an ribu saja. Okey. So itu antara saya tengok dari segi nilai peruntukan yang diberi itu mendapat hasil yang lebih memuaskan. Okey, masih tajuk ini ada lagi? Ya. Kompres sekarang semua dah siap kan? Ya. Untuk PGA, naik taraf PGA post, yes. Quarters ongoing. Ada lagi yang sedang dalam pembikinan. Di sini saja Zul, berapa lagi? Sini siap semua. Terima kasih banyak. Sebab ada yang belum siap lagi. Tan Sri Raza beritahu macam Perak, Ulu Pintar tu belum siap. Dia tengah mengamuk tadi. Tak apalah. Sekarang bila tu? Ya. 3 bulan lagi atau? No, kita jangka biar dalam second quarter tahun ini. Ya. Sebab saya berani sebut itu sebab prestasi sebenar kontraktor tu, baik di PGA Post di sini, mereka ambil masa maksimum 3 bulan je. Ya. Maknanya mereka ada kekuatan kewangan, mereka cukup tenaga kerja, dia semua cukup, modal mereka ada, dan rekod bayaran kita pun disempurnakan dengan cepat. Jadi semua faktor itu menyumbang kepada tempoh yang singkat untuk siapkan. Feedback daripada anggota Macam mana? Feedback daripada Malas. Maklum balas anggota tadi di Sepang, saya singgah beberapa pos. Bila kita interaksi dengan mereka, tengok dari segi face expression, demeanor, body language, kata-kata yang mereka sebut tu, mereka bayangkan rasa puas hati yang sangat tinggi lah, ya, maklum balas yang diberikan. Ya. Ingat ya, mereka ni sebahagian besar bila dah buat operasi, ya, kemudian bila balik dalam keadaan penat fizikal dan mental, mereka tangkap parti ni pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Ingatlah bila mereka proses dan sebagainya, balik berehat, kalau tempat tinggal mereka tu dhaif seperti sebelumnya, itu akan menggentak moral mereka. Tapi tadi saya sepagi tadi dengan mereka menunjukkan maklum balas sangat berpuas hati dengan mutu post PGA yang dah disempurnakan oleh kontraktor. Okey. Ya. Keseluruhan berapa ramai yang anggota PGA yang tinggal di kuartus program? Dia bagi satu post PGA dulu. Satu post PGA dia 8 anggota. Tapi kalau PGA sini, ni quarters ni, kalau quarters kita ada 859 unit. Unit. Ya. Itu yang ya. So yang pos PGA yang telah siap tu 20 pos lah Pak. Yang tadi di Selangor yang mengawasi jarak 337 km, jumlahnya 20 pos. Seluruh negara ada 151. Tapi Selangor tadi tu 337. Jadi 337 km, pos adalah 20 Di Selangor tu. di Selangor. Ya. Termasuk satu markas taktikal lah. Itu. Saya pun ucap terima kasih juga maklum balas pegawai PGA, antara keperluan lain yang turut dibantu oleh Kerajaan Selangor, seperti e-bike, rondaan ni, masuk kampung, masuk lorong dan sebagainya. E-bike itu Kerajaan Selangor peruntukkan RM2 juta untuk tujuan membeli e-bike bagi kegunaan PGA, anggota PGA yang mengawasi pos. Okey, saya pun baru dapat tahu, walaupun sehari-hari dengan Amir, Menteri Besar, dia tak beritahu. So, based on
what has been conducted here, the upgrades has been conducted here, do you feel that anything else needs to be further upgraded in the PGA place? Yes, of course. Kalau ditanya pada saya, ada beberapa komponen lagi yang boleh kita tingkatkan, ya. Satu macam saya sebut tadi lah, peralatan rondaan, yang itu kerana Kerajaan Selangor dah dahulukan untukkan RM2 juta untuk pembelian 50 unit e-bike. Itu komponen tambahan. Okey. Saya tadi tengok alat telekomunikasi. Feedback yang saya dapat sangat reliable, walaupun kita anggap sistem tu agak lama. Tapi maklum balas yang dapat daripada Yusof tadi, fungsinya masih lagi sangat cemerlang komunikasi, ya. Itu aspek yang saya rasa tadi macam nampak macam ada keperluan, tapi maklum balasnya itu mereka agak berpuas hati. Jadi saya tengok komponen lain, misalnya, ya. Komponen lain adalah, ingat, ya, PGA Post tu juga ada elemen kawalan oleh rela. Tapi rela, oleh kerana fokus kita adalah pembenjaan di bawah PGA, rela ni dia akan buat outfit kawalan dia sendiri, macam kemah kawalan dia sendiri. Yang itu agak ketinggalan lah dari segi zahirnya pun nampak tidaklah sesempurna PGA Post. Jadi itu elemen penambahbaikan. Sebab saya tanya dengan pimpinan PGA, komponen rela itu adalah satu komponen dalam PGA Post. Maksudnya ketika anggota bertugas, maka PGA Post itu dijaga oleh rela. Jadi rela itu sendiri menjadi sebahagian komponen PGA Post. Jadi, tetapi keadaan sekarang, sekurang-kurangnya yang saya tengok tadi, masih memerlukan saya memikirkan bagaimana nak tingkatkan taraf. So dia tak jadi, jangan jadi antara dua darjat. PGA Post, PGA bagus, rela kemah yang ala kadar, itu tak boleh. Jadi itu bagi ruang pada saya. Mungkin kaedah kabin bagi menggantikan kemah misalnya. Okey, itu antara aspek penambahbaikan yang saya tengok. Yang lain, katilnya, peralatan memasaknya, bekalan kering dan bekalan basah untuk makan, peralatan dapurnya, penghawa dingin, peti ais, itu saya anggap sebagai mencukupi. Okey. Ada lagi sebelah sini? Habis? Okey, lain daripada PGA. Silakan. Rata-rata ditahan oleh SPRM dia produksi sampai Oleh SPRM? SPRM, eh? PRM. Ha? Rata-rata ditahan SPRM. SPRM bawah kawal selia PMO. Okey. Actually, masih dalam bidang Okey. isu gaji polis. Ya. Tapi kan masih ada sebarang perancangan untuk menaikkan gaji ataupun skim asli. Baik, di bawah jawatankuasa semakan gaji yang sekarang sedang berjalan, komponen gaji polis itu sudah termasuk di dalam perbincangan jawatankuasa itu. Dah ada, dengan elemen terbaru adalah polis marine yang peringkat awal tu tertinggal, tapi saya dah minta untuk dipertimbangkan. Jadi soalannya, apakah elemen gaji polis itu dikaji? Ya, dalam semakan gaji sekarang yang diproduksikan oleh Tan Sri KSN, ya, semakan oleh Tan Sri KPPA, ya, itu elemen semakan gaji polis ada dalam agenda. Okey. Mengenai update tentang parti yang lolos individu sekarang, Ya. Jumlahnya 131. Kita dapat tangkap 101 dan yang meninggal terbunuh 2 kan. Jadi bakinya itu yang masih lagi bebas. Baik, tetapi dari segi operasi, sekatan jalan dalam radius begitu kita dah hentikan. Jadi pencarian kita akan buat berdasar pada maklumat orang awam. Bila dia jumpa macam setengah tu pergi ke masjid atau surau, orang kampung notify kita. Ada yang kita pergi. Jadi buat masa sekarang, operasi pencarian dalam kaedah biasa tu kita hentikan setelah kita dapat tangkap 101. Jadi tolak 2 yang meninggal, bakinya itu adalah yang masih bebas, tapi mod pencarian tu kita tukar berdasar pada kaedah
menerima maklumat daripada orang awam lah, orang ramai. So itu statusnya. Jadi Camp Bido itu sendiri asalnya bukannya depo immigration ya, itu adalah depo PLKN, asalnya pusat PLKN. Jadi tentunya ada beberapa kekurangan dan buat masa sekarang kita tak tempatkan yang ditangkap di situ, kita tempatkan di satu lokasi lain. Sementara kita akan buat keputusan dalam masa terdekat sama ada Camp Bido itu kita akan teruskan sebagai pusat tahanan immigration ataupun tidak. Itu kita belum ada ketetapan, tapi yang dah kita tangkap tu kita tempatkan di lokasi lain sesuai dengan depo immigration yang. Setakat ni tak ada lagi yang cepat hilang. Setakat ni belum. Datuk Seri, Ya. dalang utama yang menyebabkan punca kejadian tu dah pasti ke? Macam mana? Atau masih dalam siasatan? Masih dalam siasatan. Ya. Selepas ni UNHCR akan dibenarkan masuk ke depo-depo immigration ke? KDN sekarang mempunyai hubungan yang baik dengan UNHCR. Seperti yang sedia maklum, usaha kami sekarang adalah untuk menjayakan data sharing. Data yang dia ada, data yang kami ada, kami nak compare. Jadi dalam proses itu ada beberapa perkara yang UNHCR minta yang kita akan reciprocate. Ada yang kita minta UNHCR reciprocate. Antaranya adalah kebenaran untuk melawat. Itu tak ada masalah setakat ini. Bincangan-bincangan yang buat sama ada yang dibuat di peringkat pejabat UNHCR di KL ataupun masa kunjungan saya dan Tan Sri Raza ke New York pada bulan 9 tahun lepas. Kami diberi komitmen yang sama dan itu sedang berjalan. UNHCR kita kena tahu, untuk kita dapatkan maklumat dan kerjasama mereka, dia ada beberapa prasyarat, prerequisite yang tidak terlalu rumit. Misalnya dia nak pastikan anggota kita itu ada kefahaman yang tepat tentang maksud human right misalnya. Jadi dia ada modul. Jadi untuk itu kita mesti lalui kursus dan sebagainya. Itu saya tak ada halangan apa-apa. Ya. So dalam masa terdekat Ya. Itu tak ada masalah. Datuk Seri, Ya. Berkenaan dengan kes BD Chronicle tu boleh sahkan berapa? Siapa? BD Chronicle yang dibina institusi mahkamah tu boleh sahkan berapa laporan polis dah terima? Saya pun baca melalui media tentang pelbagai pihak yang kata akan buat kan. Jadi off the cuff sekarang saya belum ada lagi. Kalau ada saya update. Ada saya tadi? Ya. sesi 40 berkenaan kongsa tempoh hari. Okey, itu bahagian K, Cik Zul yang kenalikan. Dihadiri oleh Gobin, Azhar dan lain. Itu saya nak ulas 3 perkara. Hakikat bahawa KDN dan polis sekarang bersedia untuk mengadakan sesi libat urus menunjukkan bagaimana keterbukaan yang kita buat melibatkan pelbagai pihak, pelbagai pemegang taruh, termasuk dalam perkara menambah baik akta dalam kes ini POKA. Polisi kita bukan tutup pintu. Polisi kita sedar kita perlu mendengar daripada pelbagai pihak. Itu sedang kita buat. Yang pertama. Yang kedua, kita zoom in terus kepada isu yang perlu dibincang, iaitu dari hal keputusan mahkamah yang memutuskan bahawa Seksyen 4 sebagai tidak berperlembagaan. Okey. Seksyen 5. Seksyen 15. Seksyen 4 dan 15 sebagai tidak berperlembagaan. Ini rekan-rekan media boleh Google sikit tengok ya. Tidak berperlembagaan sebab Mahkamah Persekutuan berpendapat perkataan shall di dalam seksyen tersebut itu sebagai mengambil kuasa mahkamah dalam perkara memutuskan tentang reman, perintah reman. Jadi akibatnya sepanjang tahun lepas pihak polis sebagai agensi penguatkuasa tak boleh invoke akta POKA itu. Okey ya. Jadi kita tengok apakah akibat daripada kita tak boleh guna pakai akta itu menyumbang kepada trend jenayah yang meningkat. Okey, dalam sesi libat urus itu jawapannya ya. Kita ada kekangan itu. Kita ada disadvantages itu. Kita ada. Ya, terutama kerana trend jenayah, terutama yang bersifat macam scam, online gambling dan sebagainya,
ini polemik yang dah lama, ya. Bagi polis yang menerima laporan, menyiasat, ya, mereka melihat bahawa ada kewajaran untuk kita invoke benda itu. Okey. Tapi untuk kita juga melepasi satu litmus test bahawa bukti yang kita kumpul tu mewajarkan atau tidak, sehingga AG berpendapat bahawa layak untuk dibuat pertuduhan. Okey. So itu polemik yang dah lama. Jadi sebab itu kita zoom in kat situ. Itu sebagai perkara kedua, Seksyen 4 dan 15. Perkara ketiga adalah kita bersetuju pada bengkel tempoh hari minggu lepas bahawa siri engagement ni akan kita libatkan seberapa ramai ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Rakyat. Sebab akhir sekali bahawa kita perlu memberi penerangan yang tepat pada mereka sebelum kita ke arah melakukan pindaan. Ya. Ingat, dia bermula dengan keputusan Mahkamah Persekutuan. Akibatnya polis tak dapat invoke perkara yang berkaitan dengan isu yang tidak berperlembagaan. Jadi sedangkan polis perlukan akta itu untuk mengawal jenayah ni. Walaupun kita ada beberapa pilihan lain, akta lain, tapi kita anggap ini sebagai akta yang menjadi satu membolehkan polis menjalankan tugas mereka dengan lebih berkesan. Sekarang tak ada. So what do we do? Kita tentulah ke arah untuk melakukan pindaan. Jadi proses itu sudah pun bermula. Bahagian K, KDN dan polis, mereka sedang ke arah itu. Jadi keputusan ketiga yang kita capai adalah kita perlu teruskan lagi sesi lebat urus, tapi dengan fokus group yang sangat terang, iaitu ahli-ahli parlimen. Sebab mereka yang akhir sekali akan buat keputusan. So 3 ketetapan. Sri, Ya. minta komen sikit mengenai kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mengatakan muncul kalangan hakim yang bijak sini bukan bijaksana. Hadi Awang punya statement. Saya lebih baik ambil soalan original daripada wartawan daripada soalan yang memetik sumber lain. Saya hormat semua wartawan, ada keupayaan untuk bertanya soalan original daripada wartawan berbanding memetik mana-mana sumber. Bijaksana, bijak sini ni istilah yang tak payah kita masuk polemik tu lah. Baik, saya nak tutup dengan perkembangan kes ancaman bunuh terhadap Nick Elin. Saya duk tunggu, tak tanya kan. Jadi saya nak tutup gitu. Lagi banyak soalan. Ni tak ada nilai berita. Ini ada nilai berita tak ni? Ada. Okey. Saya kena terima kasih kepada Tan Sri, dia bagi soalan sport. Okey. Sehingga 15/2, report yang kita terima berkaitan dengan ancaman bunuh ni hanya di Kuala Lumpur 5. Kita monitor daripada Perlis sampailah Sabah semua, ya. Negeri lain belum. Yang ada cuma 5. Baik. Di mana 5 tu? Report Hartamas, Sri Hartamas, report Jinjang, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas. Jadi 4 report Sri Hartamas dan 1 report Jinjang. Buat macam ni, ya. Tapi kita dalam polis ni, dia bukan kira berapa bilangan. Ada je kita set up lah. Okay? Terutama kalau melibatkan nyawa begini, ya, ancaman nyawa. Polis takkan pandang enteng perkara begini, ya. Jadi tapi saya ambil peluang ini supaya masyarakat di luar sana seperti yang kita sedia maklum, tugas polis ni jaga keamanan dan ketenteraman. Perbuatan mengugut dan sebagainya tu akan hanya merugikan pihak yang membuat ugutan. Pihak polis, saya yakin tahap profesional yang ada will go after those people yang mencetuskan perkara macam ini. Okey? Ya, silakan. Sedikit perkembangan mengenai siasatan bekas yang di-Pertua Sarawak. Ada itu kita tak sentuh lagi yang. Okey? Kalau ada kita share. Kenyataan yang dijual semalam katakan isu gangsterisme berluasan di kawasan dia, ini terpaksa kita tak fikir aman untuk digunakan. Adakah pihak kontingen negeri atau daerah tak memandang perkara serius? Pertama, saya menerima maklumat langsung daripada MP Julau, rakan saya, Datuk Harrison. Dia menjelaskan keadaan yang sebenar
Itu fact yang pertama. Dan saya berkongsi terus maklumat ini dengan Tan Sri Ketua Polis. Yang kedua, OCPD Julau juga telah pun membuat kenyataan, tangkapan telah dibuat. Sekarang ni tahanan reman, biar selesai proses itu dulu terhadap aduan oleh jentera atau petugas Larry Seng. Okey, situ dulu. Terhadap perkara kedua, iaitu dakwaan tentang wujudnya anasir-anasir yang dianggap sebagai berunsur jenayah dan sebagainya. Ya, yang itu pun tidak akan terlepas daripada siasatan polis. Jadi satu-satu. Yang pertama, aduan dibuat. Yang kedua, OCPD Julau melakukan tangkapan. Siasatan sedang dibuat, perintah reman telah kita dapat. Terhadap dakwaan yang kedua, saya percaya pihak polis akan address isu itu segera, sesuai dengan perkara yang disebut. Okey. Yang berkenaan dengan ini tadi, kes ini tadi, rata-rata di social media macam nak mencetuskan satu provokasi untuk mengadakan orang kata macam sebuah kan macam dikata kepada mogok setiap kawasan. Jadi ada tindakan PRM untuk menghalangkan itu sebab perkara itu akan sekali kebesaran terhadap. Tak. Dia begini ya. Tuan punya badan ada memaklumkan tentang wujudnya pugutan. Laporan dibuat, okey. Ataupun apa. Jadi kita address isu itu satu-satu. Sebab itu saya sebut tadi, kita pantau semua sekali. Seluruh negara ternyata hanya di Kuala Lumpur, iaitu 5. Ya, yang saya sebut tadi, okey. Jadi biar polis address isu itu dulu, okey. Tapi menjadi tanggungjawab pasukan polis dengan seluruh instrumen dan juga kekuatan yang kita ada, tugas mengawasi ketenteraman awam ini tugas hakiki. Jadi jaminan yang kita beri adalah kepada rakyat terbanyak yang cintakan keamanan, ya, yang tak mau wujud keadaan huru-hara dan ketidaktenteraman yang akan merugikan semua pihak. Jadi itu jaminan yang polis buat, ya, kepada setiap rakyat. Kalaupun ada 1-2 begini, kita tak mau underestimate. Ada aduan, siasatan kita lakukan, pemantauan berterusan dilakukan, tapi jaminan kepada khalayak ramai, rakyat ramai, ya, adalah pasukan polis sentiasa siap siaga untuk menjalankan tanggungjawab demi memastikan keamanan dan ketenteraman awam terjaga. Okey? Terima kasih banyak. Ya, habis dah. Pasal body cam, kata Sri. Body cam dah hampir ditamatkan dah. Ya, dah masa tekat. Yang ini teknologi dah ditangkap. Belum. Okey, terima kasih.